Ramai penyerang yang berkaliber pernah bermain untuk Manchester United. Itu tidak dapat dinafikan. Dan antaranya adalah Andy Cole, Dwight York, Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham. Itu pada era ketika Man United menang UCL pada tahun 1998. Dan selepas itu diganti pula dengan Nistelrooy dan kita ada Wayne Rooney. Dan ada beberapa nama lagi yang merupakan penyerang yang boleh dikatakan hebat pernah bermain untuk Manchester United. Tetapi tak ramai penyerang yang ada hubungan yang keruh dengan Sir Alex Ferguson. Antara penyerang yang ada hubungan macam ni adalah antaranya Van Nistelrooy, yang selepas tu dia beralih ke Real Madrid selepas bergaduh dengan Alex Ferguson. Dan selepas tu kita ada Carlos Tevez yang secara kontroversialnya berpindah daripada Manchester United ke Manchester City. So hari ni kita nak ceritakan berkenaan dengan apa yang terjadi dengan Carlos Tevez ketika berada di Manchester United. Macam mana hubungan dia dengan Alex Ferguson boleh jadi keruh, macam mana keadaan dia ketika 2 tahun bermain untuk Manchester United. So sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk tekan butang subscribe sebab selagi korang tak subscribe, aku tak akan cerita berkenaan dengan Carlos Tevez. Alright, tekan butang subscribe. Chasing him, but he's found Tevez. Oh, Schwartz lost sight of it, and it's deflected over him. Will often get outnumbered at the hour at the moment. Rooney, back to Tevez. Tevez with a shot. Carlos Tevez merupakan satu penyerang yang boleh dikatakan amat-amat berbahaya. Dia punya work rate adalah sangat-sangat tinggi. Dia suka pressing. Dia macam Wayne Rooney. Ketika dia berada pada Manchester United, dia dengan Wayne Rooney adalah dua pemain yang suka press defenders. So, bila ada dua pemain ni, barisan midfield dengan juga barisan defender tak perlu buat kerja yang banyak sangat sebab dua pemain ni dah mula bertahan untuk Manchester United pada line yang amat-amat tinggi. Sebelum kita dive deep kepada apa yang terjadi, kita tengok dulu macam mana Carlos Tevez ni boleh join Manchester United. Okay, pada tahun 2007, waktu tu Carlos Tevez berada dekat West Ham. Masa tu dia nak meninggalkan West Ham. Pada bulan Jun dia dapat offer daripada Inter Milan, yang Inter Milan nak dapatkan dia, tapi dia terpaksa tolak tawaran daripada Inter Milan sebab dia katakan yang dia dah selesa duduk di England dan banyak benda yang perlu dia lakukan kalau dia berpindah ke Itali. Disebabkan dia nak berpindah daripada West Ham tapi dia tak nak keluar daripada England, dia mengatakan bahawa dia akan buat keputusan berkenaan dengan masa depan dia selepas berakhirnya kempen bersama dengan skuad Argentina di dalam Copa America. So selepas itu dia dapat tawaran daripada Manchester United. Tawaran ini bukan tawaran beli, tapi dia adalah tawaran pinjam, dan Manchester United mengemukakan tawaran pinjam selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun ni dia punya kontrak pinjaman dia boleh bermain untuk menentang West Ham, iaitu dia punya parent club lah. West Ham pun bersetuju sebab Tevez ni memang nak belah sangat. So dia pun berpindah lah ke Manchester dan dia memakai baju nombor 32. Semasa dia berada di Manchester, dia menjadi seorang pemain yang boleh dikatakan amat-amat penting. Lebih-lebih lagi ketika partnership dia bersama dengan Rooney, dengan Cristiano Ronaldo pada musim pertama. Dan dia buat penampilan pertama dia menentang Portsmouth yang dia menggantikan Wayne Rooney yang ketika itu cedera. Dan selepas itu dia menjadikan gol pertama dia ketika menentang Chelsea. Satu perlawanan yang cukup-cukup penting di mana Man United menang 2-0. That might happen because it's Giggs. Tevez! They have 1-0 Manchester United. Dan selepas itu banyak lagi perlawanan-perlawanan yang mereka menang bersama, dan antaranya menentang West Ham dan disorak sebagai there's only one Carlos Tevez oleh penyokong-penyokong West Ham. So pada musim pertama dia, Carlos Tevez berjaya membuat 34 penampilan untuk Manchester United dalam Liga, dan selepas itu dia juga berjaya membuat 14 jaringan. Pada musim yang sama juga dia membuat penampilan di dalam Champions League di mana dia berjaya menjaringkan 5 gol termasuk dengan 1 gol melalui sepakan penalti ketika final Champions League Manchester United menentang dengan Chelsea, dan Tevez merupakan pemain pertama untuk mengambil sepakan penalti tersebut. So Carlos Tevez, first up for Manchester United and scoring. And it's saved by Van der Sar. European champions for the 3rd time is on from their first European title. The European champions.
Pada musim pertama tu semuanya boleh dikatakan berbunga-bunga untuk Carlos Tevez, sampai kan ada fans Man United juga bersorak supaya Alex Ferguson menandatangani Carlos Tevez daripada West Ham secara tetap. Tapi itu tidak berlaku. Kat situlah bermulanya turning point untuk Carlos Tevez meninggalkan Manchester United. Waktu tu dia belum tinggalkan Manchester United lagi, tapi dah mula nampak bibit-bibit dia punya rasa tidak gembira untuk berada di Manchester United akibat daripada pembelian Dimitar Berbatov oleh Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson memberitahu Tevez yang pembelian Berbatov tu adalah untuk meningkatkan lagi competition antara Tevez dengan Berbatov. Selepas itu nampak Tevez tidak serius dalam latihan dia, banyak bermain-main, dan ini adalah benda yang diceritakan oleh Gary Neville. Dan Gary Neville ketika itu berasa amat-amat kecewa atas tindak tanduk Carlos Tevez yang meletakkan dia punya kerjaya dia di dalam keadaan yang tergantung. Gary Neville merasakan yang Carlos Tevez ni mempunyai sifat yang ada kalanya tidak profesional sebagai pemain Manchester United. Panjang musim kedua dia berada di Manchester United, peluang untuk bermain di dalam first team dia sangat-sangat terhad, dan ini menyebabkan hubungan dia dengan Sir Alex Ferguson menjadi amat-amat keruh. Tetapi walaupun hubungan mereka berdua amat keruh, mereka masih lagi berjaya membawa Manchester United ke final Champions League untuk 2 tahun yang berturut-turut, dan mereka ada satu misi iaitu mempertahankan Champions League yang dah dimenangi daripada musim lepas. Pada sebelum Champions League final ni, Sir Alex Ferguson ada memberitahu yang dia telah membuat bidaan untuk mendapatkan Carlos Tevez secara tetap, dan dah offer dah Carlos Tevez kontrak selama 5 tahun dan bakal menjadikan Carlos Tevez ni antara pemain yang paling tinggi gajinya di Manchester United. Tapi Tevez tolak kontrak tersebut. Dia ada beritahu sebelum final Champions League tersebut yang dia telah menetapkan bahawa dia akan meninggalkan Manchester United. Ini merupakan satu kecewaan yang dirasakan oleh Sir Alex Ferguson, dirasakan oleh skuad dan dirasakan oleh fans Man United. Dan semasa Manchester United menentang Barcelona dalam final Champions League tersebut, semua orang tahu Manchester United tewas 2-0 dan Carlos Tevez dimasukkan pada separuh masa yang kedua. Tetapi kehadiran dia dalam separuh masa kedua pun tidak banyak memberikan perubahan terhadap keputusan. Dan selepas itu, yang lebih kontroversinya, selepas final itu, dia terbang ke Abu Dhabi bersama keluarga dia untuk bertemu siapa? Untuk bertemu dengan pemilik Manchester City, dan di mana selepas itu Manchester City bersetuju untuk mendapatkan Carlos Tevez daripada West Ham dengan harga 47 juta pound. Ini telah menjadi satu tikaman terhadap Sir Alex Ferguson dengan apa yang dilakukan oleh Carlos Tevez, dan ia nampak satu pemberontakan yang dilakukan. Lebih-lebih lagi seorang pemain yang sangat-sangat perform pada first season dia tak diberi peluang pada musim kedua. Dan selepas itu kita tahu satu banner yang amat-amat besar telah diletakkan di tengah-tengah bandar Manchester City, iaitu gambar Carlos Tevez, "Welcome to Manchester." Dan selepas itu kita tahu Tevez telah menjadi satu individu yang amat-amat penting untuk skuad Man City dan telah menjadikan hampir 60 gol untuk Manchester City selama dia berada di sana. Selepas itu, dia pun telah berpindah ke Juventus, kembali ke negara asal dia Argentina untuk bermain untuk Boca Juniors, dan dia dibeli oleh Shanghai Shenhua untuk bermain selama 2 tahun di Liga China, dan selepas berada di Shenhua, dia kembali ke Boca Juniors sebelum dia menamatkan kerjaya dia sebagai pemain bola sepak. So, apakah pendapat anda berkenaan dengan Carlos? Adakah Alex Ferguson membuat kesilapan dengan membeli Berbatov yang telah terhadkan minit permainan untuk Carlos Tevez? Korang boleh tolong komen dekat bawah. So, itu saja untuk kali ni. Next time kita akan continue dengan pemain lain. Thank you for watching. Bye-bye.